Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Kita Masya Allah, kita berada. Masya Allah. Boleh Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Masya Allah, dengan iman dan ihtisab, yakin kita pada janji Allah dan pada perintah Allah SWT, dan yakin kita pada Masya Allah, Maryam Ahmad, Abdullah Azli, Muhammad Amin bin Saadun, Ahmad Nubli Al-Syahidi, Dr. Ramizu Syahsam, Sayyid Sofyan, Ruqiyah Hayat, Muhammad Zaki Yaqub, Muda Fadliya, Ustaz Zaki kita, Masya Allah. Kita tunggu kehadiran tuan-tuan. Selamat, Masya Allah, selamat sedang khidmat Suhasuh. Selamat Suhasuh, Masya Allah. Selamat Suhasuh. Masya Allah. Tunggu tuan-tuan, Masya Allah, untuk kita hadirkan diri malam ni. Masya Allah, kita ada beberapa Jauhar Al-Mishkati, Masya Allah, Hadi Abdullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di FB kita, Masya Allah, Jazz Hasbullah. Dan di FB kita, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza, amma ba'du. Ya, malam ni kita berada di muka surat 513, di penghujung dah. Masya Allah, nak habis jilid 3, nak masuk jilid 5 dah kita. Masya Allah, 5 dan 6, Masya Allah. Malam esok kita akan buat daurah, Masya Allah. Siapa-siapa yang belum daftar lagi tu, boleh berdaftar segera ke daurah yang ke-20 dalam kitab jilid ke-6. So, jilid ke-3 hampir habis, insya Allah, dengan izin Allah SWT. Dan kita sambung terus ke jilid 5. InsyaAllah jilid ke-4 kita sudah habis. So malam ni ialah hadis ke-1505-9. Ikhtiar Nabi dengan khusyuk, tadarru', menundukkan diri ketika solat istisqa. Kita berada pada 1505 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam yani fil istisqa mubadhilan mutawadi'an mutakhashshi'an mutadarri'an, rawahu Tirmizi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk berdoa, memohon hujan dalam keadaan memakai pakaian yang lusuh. Pergi itu dalam keadaan merendahkan diri dengan perasaan khusyuk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutadarri'an tu khusyuk, khusyuk tu tak mutakhasyian. Mutadarri'an tu saya terjemah dia berzikir lah, dengan berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Penerangan untuk meminta hujan daripada rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi keluar daripada rumah, zahir dan batin, lidah dan hati. Baginda tengok, zahir dan batin, zahir dan batin, lidah dan hati. Masya Allah, merendahkan diri, menzahirkan rasa berhajat dan mengakui kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu sahaja, bahkan menzahirkan keadaan sebagai seorang hamba yang terlalu berhajat dan terlalu lemah.
Allah Subhanahu Wa Taala suka kita bersifat kehambaan. Allah Taala suka kita bersifat rendah diri dan menghinakan diri kepadanya. Ini yang Allah suka, sifat sebagai seorang hamba. Allah nak kita. Sebab itu kita sentiasa kan Ayaz rahmatullah alaih, apabila beliau pergi ke satu bilik yang dilihat oleh raja bersama dengan menteri-menteri, dia masuk dalam bilik pada hari yang tidak dibenarkan, pada hari yang beliau tidak bekerja. Beliau pergi pada satu tempat, satu bilik, beliau keluarkan satu kotak besar. Dalam kotak besar tu, beliau membuka kotak besar, ada lagi kotak yang sederhana besar, dan beliau membuka kotak yang kedua, ada lagi kotak yang ketiga yang kecil, dan di dalam kotak kecil itu terdapat baju yang lusuh, baju yang bercompang-camping yang beliau pakai sewaktu beliau menjadi pengembala kambing dan sewaktu itu masih lagi hamba. Beliau membuang baju menteri dia. Dia sekarang sudah menjadi orang kanan raja, dah menjadi besar, menjadi menteri besar, wazir a'la, dan beliau membuang baju menteri dia. Beliau memakai baju yang lusuh, baju yang dipakai sewaktu beliau mengembala kambing, dan beliau menghadap cermin. Dia kata, Ayaz, kamu seorang hamba. Sebenarnya kamu ni asal dia hamba. Kesian Raja Mahmud ke engkau sahaja. Dia telah lantik kamu sampai ke tempat ini yang kamu berada sekarang. Itu kasih sayang dia. Jadi Ayaz tiap-tiap minggu dia menzahirkan dirinya sebagai seorang hamba. Dia menzahirkan dirinya sebagai seorang hamba kepada raja saja. Apatah lagi kalau kita Ayaz ni banyak kita boleh mengambil manfaat. Apatah lagi kita menzahirkan diri kita sebagai hamba, khusyuk, tadarru', tawaddi', mubadzil. Dia masuk 4 sekali. Zahir kita, batin kita, lidah kita, hati kita. Bila kita nak minta sesuatu, khususnya begitulah. Bukan begitu sahaja, bahkan menzahirkan keadaan seorang hamba yang berhajat dan terlalu lemah, seolah-olah baginda telah meninggalkan segala kecantikan dan keseronokan. Baginda memakai pakaian yang lusuh untuk menzahirkan perkara tersebut. Dari sudut batin pula baginda, hati dan perasaan baginda begitu takut kepada Allah. Lidah yang mulia bersifat tadarru', iaitu sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya terjemah berzikir tadarru' tadi. Di tempat tadarru' tadi saya terjemah di atas berzikir. Sebab di bawah ni tadarru' ni saya nak maknakan sentiasa memuji. Seorang yang sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan begitu, Nabi menzahirkan dirinya yang begitu lemah untuk memohon kepada Allah, memohon hajat supaya Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan hujan yang diperlukan oleh penduduk bumi. So Allah ya, afara'aitum ma allazi tashrabun, afara'aitum ma allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal mudni an nahnu munzilin. Tidakkah kamu lihat pada air yang kamu minum, ma allazi tashrabun, afara'aitum ma allazi tashrabun, yang kamu minum tu, a antum tazra'unahu an nahnu zari'un, adakah antum anzaltumuhu minal muzni an nahnu munzilin, adakah kamu yang menurunkan air itu daripada awan atau kami yang menurunkan? So Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya. So Nabi menunjukkan dari segi lidah baginda, dari segi zahir baginda, dari segi batin baginda, dan dari segi hati baginda. Dari segi hati baginda menunjukkan begitu supaya memohon kepada Allah SWT dan mendapat rahmat daripada Allah. Begitulah bila kita berdoa kepada Allah, khususnya di waktu malam, kita memohon kepada Allah
kita merayu, memohon akan keampunan dosa kita. Pertama sekali kita kena minta ampunlah. Kita manusia yang penuh dengan dosa dan noda, yang tidak boleh lari daripada melakukan kesilapan. Kullu bani Adam khata'un, seluruhnya anak Adam tadi buat silap. Khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu ialah mereka yang bertaubat. Hadis ke-1506-10 antara doa Nabi ketika meminta hujan. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istasqa qala Allahumma aski ibadak wa bahimatak wa anshur rahmatak wa ahyi baladak al-maitah. Rawahu Malik wa Abu Dawud. Sayyidina Amr bin Shu'aib rahmatullah alaih meriwayatkan daripada bapanya iaitu Sayyidina Shu'aib, dan daripada datuknya iaitu datuk kepada Shu'aib iaitu Amr. Apabila Nabi berdoa meminta hujan, baginda membaca doa ini, Allahumma aski ibadak, ya Allah berilah minum kepada hamba-hambamu, bahimatak, dan juga binatang-binatang ternakan, serta wahsyur rahmatak, cucurilah rahmatmu, wa ahyi baladak al-maita, dan hidupkan negeri yang telah mati. Itu doa Nabi SAW. Wa an Jabirin 1507, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwaqi'u qala Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an mari'an nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajilin qala atbaqat alaihimus sama. Rawahu Abu Dawud. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dan sedang berdoa, Allahumma aski ghaisan mughisan, ya Allah kurniakanlah hujan yang memberi kemudahan, mughisan mari'an yang baik lagi banyak, nafi'an yang memberi manfaat, ghaira darrin yang tidak memudaratkan, ajilan segera dan tidak tertangguh. Ajilan segera, ghaira ajilin, ain dengan alif. Kalau ajilan segera, ajil tertangguh. Lalu awan mendung meliputi mereka, yakni meliputi sahabat ke semua, maka hujan pun turun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Penerangan ini juga sebahagian doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis ke-1508, keadaan Nabi ketika memohon. Keadaan baginda ketika memohon hujan kepada Allah ketika kemarau sewaktu solat istisqa. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat saqan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qahutal matari fa'amara bimimbarin wa wudi'a lahu fil musalla wa wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi. قالت عائشة فخرج رسول صلى الله عليه وسلم هنا بدا حاجب الشمس فقعد على منبر وكبر وحمد الله ثم قال إنكم شقوتم جدبل دياركم واستعخار المطر عن أبان الزمان عنكم فقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت لا إله إلا أنت غني ونحن فقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه ولا يترك الرفع حتى بدا بياض عبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه
وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة ورعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله ثم يأتي مسجده حتى سئلت السبول ولما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه قال أشهد أن لا على أشهد أن لا أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله رواه أبو داود. Allahu Akbar. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang ramai mengadu kepada Nabi SAW tentang hujan yang tidak turun. Lalu baginda memerintahkan supaya menyediakan mimbar, lalu diletak di tempat solat, dan baginda memanggil orang ramai supaya datang ke sana pada hari tersebut. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, lalu baginda keluar ketika matahari mula terbit. Kemudian duduk di atas mimbar, bertakbir serta bertahmid dan bersabda, sesungguhnya kamu semua mengadu akan perihal kemarau yang melanda kamu dan tertangguhnya hujan ke atas kamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar berdoa kepadanya dan berjanji, dia berjanji bahawa akan mengabulkan doa kamu. Kemudian baginda pun bersabda, berdoa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, La ilaha illallah yaf'alu ma yurid, Allahumma anta Allah, La ilaha illa anta al-ghaniyyu wa nahnu al-fuqara, anzir alayna al-ghayz, waj'al ma anzalta lana quwwatan balaghan ilahi. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, yang mengasihi lagi maha penyayang, yang memiliki hari kiamat. Tiada Tuhan melainkan Allah, yang melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dikau, yang maha kaya, sedang kami maha fakir mengharapkan turunnya hujan ke atas kami, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan sebagai kekuatan dan kelebihan bagi kami sehingga waktu ajal kami. Kemudian baginda SAW mengangkat tangan dan berterusan mengangkatnya sehingga terlihat keputihan pada pangkal lengan baginda. Kemudian baginda memalingkan bahagian belakang baginda ke arah orang ramai dan menterbalikkan ridaknya sebagaimana yang telah kita jelaskan semalam. Macam mana cara untuk menterbalikkan ridaknya tadi. Sedangkan baginda mengangkat tangan pada ketika itu, kemudian menghadap ke arah orang ramai dan turut lalu solat 2 rakaat. Lalu Allah mendatangkan awan mendung, guruh dan mentir mula menyambung. Kemudian hujan telah turun dengan izin Allah. Kemudian baginda tidak datang ke tempat solat sehingga lembah-lembah mula mengalir. Baginda tidak datang ke tempat solat sehingga lembah-lembah mula mengalir. Apabila melihat orang ramai berlari ke arah atap rumah, baginda ketawa sehingga terlihat geraham baginda dan menyebutnya, Ashhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anni abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu dan aku adalah hambanya dan rasulnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Imam Malik rahmatullah alaih dan Imam Syafi'i dan satu pendapat daripada Imam Ahmad rahmatullah alaih mengatakan setelah solat istisqa adanya 2 khutbah, dan membaca 2 khutbah itu adalah sunat sebagaimana yang telah kita jelaskan semalam. Cuma permulaan khutbah itu dimula dengan istighfar. Ia berlainan dengan 2 khutbah hari raya yang dimulai dengan takbir. Dimulakan khutbah tadi dengan istighfar sebab kita bertaubat kepada Allah. Imam Lais rahmatullah alaih berpendapat khutbah disampaikan sebelum solat. Akan tetapi pada pendapat Imam Abu Hanifah dan satu pendapat daripada Imam Ahmad,
ialah khutbah tidak disyariatkan, bahkan hanya doa dan istighfar saja, dan semalam telah kita jelaskan akan ikhtilaf di kalangan ulama-ulama. Okey. Berdoa menggunakan wasilah. Berwasilahkan, berperantaraan untuk kita. Maknanya berdoa menggunakan wasilah untuk kita. Boleh tak kita berdoa atas nama seorang, atas perantaraan wasilah seorang? Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana iza quhitu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib qala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina wa tasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina Allahumma yasqaw. Rawahu Bukhari. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila kemarau melanda, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Al-Khattab akan berdoa meminta hujan dengan syafaat Sayyidina Abbas dan berdoa. Minta syafaat. Maksudnya minta berwasitahkan. Sayyidina meminta bil Abbas bin Abdul Muttalib dengan wasitah, dengan perantaraan Sayyidina, dengan nama orang. Begitu. Okey. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan syafaat bapa saudara Nabi kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Beliau berkata, lalu mereka telah dihujani. Bukan wasitah Nabi tadi tu. Berwasilahkan, bertawassul. Kita kata tawassul. Maknanya kita menyebut. Sebab benda ni boleh. Dalam Quran pun ada mengatakan tawassul. Berdoa atas nama Nabi supaya beristighfar untuk mereka-mereka ini. Dan ada golongan mengatakan tak boleh, syirik kita bertawassul ni. Itu tak betul lah. Sebab dalam hadis pun rawahu Bukhari, ada tawassul, rawahu Bukhari, lebih hadis sahih lagi, takkan nak menafikannya. So bertawassul menggunakan nama wali ke, so ada perbahasan di sini, kita akan bahaskan di bawah nanti. Penerangan, apabila berlakunya kemarau, mereka menggunakan wasilah tawassul tadi atas nama bapa saudara Nabi, iaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka berdoa, ni zaman Sayyidina Umar ni, mereka berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan atas keberkatan bapa saudara Nabi. Oleh itu ulama mengatakan bahawa boleh kita bertawassul kepada seseorang untuk meminta hujan kepada Allah dengan sebab keberkatannya. Tawassul kepada Nabi dan orang-orang yang soleh yang masih hidup adalah harus dengan ittifaq para ulama. Ittifaq ni mana ulama sepakat, orang yang hidup. Orang yang hidup dengan sebab amal tadi. Kita tawassul tadi sebab atas dasar amal. Amal baik yang dia buat tu kita tumpanglah, mana Allah kesian kat kita. Ya Allah, kita bertawassul. Maksudnya bertawassul tu harus dan boleh. Bukannya bid'ah dan sesat. Bukannya syirik. Tak ada. Tu ada bertawassul. Nama dia istisqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Mengenai tawassul kepada orang yang telah meninggal dunia. Wali-wali dah mati dah. Kita bil ittifaq ni untuk orang hidup boleh, orang soleh tawassul kepada Nabi boleh, tak jadi masalah. Dan orang soleh yang masih hidup harus secara ittifaq ulama. Cuma kita bahas mengenai orang yang telah meninggal dunia, boleh tak bertawassul tadi? Jamhur ulama berpendapat ia juga harus. Segelintir ulama seperti Ibnu Taimiyah dan ulama Wahabi, mereka tidak menyukai tawassul. Saya tak guna perkataan kasar. Saya kata mereka tak menyukai. Kadang-kadang mereka kata syirik benda ni. So kita tak tulislah di situ. Kita kata tidak menyukai. Patuh syariah, tidak patuh syariah. Kalau bahasa koprak kan, ni patuh syariah ni tak patuh syariah. Nampak lembut je tak patuh syariah. Sebenarnya tak patuh syariah tu haram lah. Tapi muka bahasa koprak tu
kita pakai tidak patuh syariah. Begitulah juga kadang-kadang dalam bahasa-bahasa yang kita nak gunakan untuk buku-buku agama, ilmu-ilmu agama, kita tak suka menceritakan benda-benda yang tak sebaiknya. So kita kata tak menyukai sudah memadailah. Mereka berpendapat tidak boleh serta haram tawassul tadi. Haram juga. Jumhur ulama berpendapat bahawa sebenarnya hakikat tawassul itu bukan pada zat, pada orang mati tu. Bukan pada orang mati tu, tak. Yang tawassul itu bukanlah pada zat yang ditawassulkan, pada zat yang kita sebut ditawassulkan, pada zat, pada orang yang telah kita sebut nama dia. Kita tak bertawassul kepada orang hak mati itu, tak. Hakikatnya bahkan kepada amal-amal kebaikan yang telah dilakukan olehnya. Amal baik yang dia telah buat tu kita tawassulnya. Begitu. Sebagaimana kisah berlaku di zaman Bani Israel yang menceritakan 3 orang yang terperangkap dalam gua, kemudian mereka bertawassul dengan amalan kebaikan mereka yang disebabkan keberkatan amalan itu, mereka bebas dari gua itu. Yang pertama ialah amalan berkaitan menjaga akhlak dan berkelakuan baik dengan ibu bapa. Kedua ialah dari segi muasyarah, tidak melakukan zina dan menghindarkan diri daripada maksiat. Ketiga ialah mengenai muamalat dengan pekerja. Pada mulanya pekerja tidak mahu mengambil upahnya kerana terlalu sedikit. Akan tetapi setelah menjadi banyak, berlipat kali ganda hasil kerja majikan, satu pun tidak ditinggalkan. Majikan dia tu telah bina, telah buat bisnes dengan gaji yang tak diterima tadi dan sebagainya, sehingga dia datang hari tu untuk mana gaji aku dulu. Dia kata gaji kau tu 1 padang. Dia kata jangan main. Kau ni nak main aku tak? Aku telah niaga kambing, lepas tu aku niaga lembu, lepas tu aku meniaga unta. Semua 3 ladang tu ambil kat engkau semua. Orang tu pun tak kata apa, tak bagi sikit pun dia ambil semua. Ya Allah, jika aku buat ni semata-mata kerana engkau, kau terimalah amalan tadi. Jika seorang itu beranggapan orang yang dia bertawassul itu dapat menyelesaikan masalah dan hajatnya, maka tawassul ketika itu adalah haram dan tidak dibolehkan, sama ada kepada yang masih hidup atau yang telah mati, kerana berwasitah, iaitu bertawassul pada zat itu bukan amalan kebaikan dan ianya akan membawa kepada syirik. So kita tak pada zat tu, tapi kita bertawassul hakikatnya adalah pada amalnya. Jika kita menganggap orang itu tidak boleh buat apa-apa, tetapi dia melakukan amalan yang meredakan Allah dan memohon dengan sebab amalan yang diterima itu, Allah menerima doa dan menjauhkan musibah daripada kita, maka itu tidak menjadi masalah. Dan pada orang yang kita jadikan sebagai tawassul, tidak perlu kita memberitahu pada dia, aku guna nama kau tau. Tak perlu bagi tahu. Kita ingin bertawassul sedikit dengan kebaikan kamu, kita tak perlu beritahu. Saya ni nak bertawassul sedikit dengan kebaikan kamu supaya Allah turunkan hujan kepada kami. Yakni tidak perlu memberitahu kepada orang yang amalannya ingin dijadikan sebagai tawassul. Tak perlu bagi tahu. Tak boleh tahu pada anak murid-murid. Semua anak-anak murid bagus ni, ustaz ni nak gunakan tawassul amalan kamu semua, pelajar-pelajar pelajar apa ni, alam maya. Tu tak perlu bagi tahu. Doa aja, tak kisah. Kawan-kawan kita yang mana kita tahu, tak perlu bagi tahu pada dia. Kesimpulannya ialah tawassul itu hakikatnya bukanlah pada zat, tetapi pada amalan. Bukan pada orang tu, tapi pada amalan dia. Nabi Adam diterima doa dan taubatnya kerana baginda bertawassul dengan nama Nabi SAW, iaitu baginda berkata, dengan berkat nama manusia
dengan nama seorang yang berada bersebelahan dengan namamu, maka ampunilah aku. Nabi Adam telah bertawassul kepada Nabi SAW, sedangkan pada masa itu Nabi belum lahir lagi. Belum berlaku apa-apa amal daripada Nabi lagi. Sekira ditanya mengenai itu, macam mana Nabi Adam bertawassul kepada Rasulullah? Rasulullah tu tak lahir lagi. Walaupun dia nak lahir selepas tu, dia tak lahir lagi. Kenapa Nabi Adam bertawassul? Maka jawabnya ialah baginda Adam bertawassul dengan amalan future yang akan dilakukan oleh Nabi, yakni dengan keberkatan amalan yang kelak akan berlaku daripada Nabi ini, maka Allah terimalah taubat baginda. Oh, begitu hakikat tawassul sebenarnya. Alhamdulillah, jazakallahu khairah. Begitulah hakikat tawassulnya. So kita kena beritahulah hakikat tawassul. Kita tidak tawassul pada zat. Kita tidak tawassul pada zat, tapi kita bertawassul pada amal. Bil ittifaq untuk orang hidup boleh. Orang mati pun ulama mengatakan harus sebagaimana yang telah kita jelaskan. Sebab tu saya panjangkan sedikit dalam perbahasan ini. Sebenarnya bab itu hujan saja. So saya terangkan sedikit agar perkara ni jelas pada masyarakat lah. Begitu. Ni Nobli pun first time dengar. Oh begitu hakikat tawassul sebenarnya. Baru tahu. Sedangkan lama dah dalam masalah ni duk tawassul. Kadang-kadang orang duk bahas, kadang kita tak faham. So kita kena bahagi tahu punca dia, tahu apa dia punya punca dia. Okey. Sayyidina Muawiyah berdoa memohon hujan dengan perantaraan Hadrat Yazid bin Aswad. Beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami memohon supaya diturunkan hujan dengan perantaraan orang yang baik dalam kalangan kami dan orang yang paling afdal di kalangan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon supaya diturunkan hujan dengan keberkatan Yazid bin Aswad. Wahai Yazid, angkatlah kedua tanganmu memohon kepada Allah. Lalu beliau telah mengangkat tangannya dan orang ramai juga mengangkat tangan mereka. Kemudian datang awan daripada arah barat, bertiupnya angin, lalu hujan pun telah turun. Pada zaman Sayyidina Umar pula, beliau bertawassul kepada Rasulullah dan bapa saudara Nabi. Dengan keberkatan doa tersebut, Allah telah turunkan hujan. So, itu maksudnya. First time dengar kan, tahu dah dalam perbahasan tawassul tu kan. Orang kata mana boleh tawassul tu, first time dengar itu orang yang dah lama dah. Maknanya orang masjid lama dah tu pun. So perbahasan ni. Sebab tu saya nak, tujuan saya ialah nak, sebenarnya saya menterjemahkan kitab ini ialah sebenarnya saya nak dia sebenarnya kita taklah detail satu-satu benda tadi, tetapi sekurang-kurangnya perkara-perkara basic nak disampaikan pada masyarakat supaya basic yang betul lah, basic yang tak betul tu kita nak halang. Sebab kadang-kadang orang dengar satu basic yang tak betul, orang ni dengar macam ni, orang ni dengar macam ni, jadi bergaduh. Jadi kita tak sempurna. Jadi kalau kita belajar habis miskat pun kita tak sempurna lagi. Jadi sekurang-kurang at least apa yang nak disampaikan secara keseluruhan pada masyarakat. Sebab kadang-kadang orang bahas sembahyang saja, puasa saja, bab ibadat saja, bab puasa, ibadat saja dan sebagainya. Jadi banyak perbahasan dia kan. Kita ni kan insya-Allah ada dalam 12 jilid nanti. So banyak perbahasan yang mana tuan-tuan perlu mutalaah baliklah. Sebab tu saya dulu bercita-cita macam mana saya nak, satu saya bercita-cita nak siapkan kitab ni, dan satu bercita-cita pula saya nak memberi dengan izin Allah lah, dengan kehendak Allah, saya nak kurang-kurang nak baca dan nak terangkan pada masyarakat. Itulah apa yang boleh dibuat sedikit sebanyaknya.
Jadi saya nak cuba jelaskan perkara ini dengan meluas, banyak dan meluaslah. Saya nak jelaskan perkara ini. Jadi sekurang-kurang at leastnya dalam perbahasan ni kita dapat tahu dah sedikit sebanyak perkara-perkara yang perlu dijelaskan. Okey, hadis 15:10. Kurangan 14. Penerimaan doa disebabkan makhluk yang lemah. Sebenarnya kadang-kadang kita menang satu peperangan disebabkan oleh fuqara. Nabi kata kita menang tadi, kita memenangi sesuatu medan disebabkan ada orang yang lemah di kalangan kita. So sebenarnya orang lemah ini ialah menarik perhatian Allah, sebab orang tak tengok dia, orang tak kisahkan dia, tapi dengan sebab dia, dengan izin Allah, dengan bersebabkan dia, banyak bantuan-bantuan yang telah diterima. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kharaja an-nabiyyu minal anbiya bin nas yastasqi fa iza huwa bi namlatin rafi'atin ba'dha qawa'imiha ila as-sama' qala irji'u faqad istujiba lakum min ajli hazihi namlah, rawahu Daruqutni. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah keluar seorang nabi dalam kalangan nabi-nabi bersama kaumnya untuk berdoa meminta hujan. Mungkin nabi-nabi yang terdahulu pada masa itu terdapat seekor semut yang mengangkat sebahagian kakinya ke arah langit. Oh lemah, semut pun berdoa juga, ya Allah, hidayat, betul, rahmat Allah. Mereka berkata, pulanglah. Jadi pengikut-pengikut, pulanglah, sesungguhnya permintaan kamu telah diterima dengan sebab semut ini. Lepas tu bila doa tu, Nabi tu tengok semut tu angkat tangan, angkat kaki dia. Macam tu. Lepas tu Nabi tu kata, pulang, tak apa dah. Dengan sebab yang lemah ni, Allah telah terima doa kita semua dengan sebab semut tadi. Mengenai istisqa ini ada kisah tentang seorang Nabi, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Maksud daripada kisah ini ialah Allah ingin menzahirkan kekuasaannya dan ingin memberitahu bahawa rahmat Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk dan hanya dengan pengetahuan Allah sahaja bagaimana rahmat itu meliputi kesemuanya, kerana Allah ialah musabbibul asbab, penyebab kepada sebab-sebab di dunia ini, dan qada'ul hajah, yang menyempurnakan setiap hajat hambanya. Jika seluruh manusia berdoa kepada Allah serentak dengan bahasanya masing-masing yang tidak difahami oleh setiap orang, seluruh minal awwalin ilal akhirin, daripada awal sampai akhir manusia ni, dia berdoa serentak dengan bahasa mereka masing-masing, yang mana satu orang pun tak tahu mengenai bahasa doa orang lain, bahasa orang lain. Allah Ta'ala boleh mendengar dengan sempurna setiap permintaan hambanya tadi, dan Allah Maha Berkuasa boleh menunaikan secara serentak. Balik, secara serentak Allah boleh tunaikan secara serentak segala permintaan tadi. Allah Ta'ala boleh buat. Sebab tu Nabi kata Allah Ta'ala tu Maha Kuasa. Tak nampak buku tertutup tadi. Okey. Secara serentak. Allahu Akbar. Allahumma inni. Diriwayatkan daripada kitab Darul Mansur, doa semut tersebut. Apa doa semut tu? Apa doa dalam di sini dia kata semut tu angkat tangan saja, tapi dalam riwayat Darul Mansur, kitab Darul Mansur, iaitu apa doa semut tu? Allahumma inni khalqun min khalqika la ghina bina
la ghina bina'an rizqika wa la tuhliqna bizunubi bani Adam. Ya Allah, sesungguhnya kami salah satu makhluk daripada makhluk-makhlukmu. Kami sangat memerlukan rezeki daripadamu. Dan janganlah engkau, ya Allah, binasakan kami disebabkan dosa-dosa anak Adam. Semua pun tahu kita buat dosa. Kita manusia yang penuh dengan kesilapan dan dosa. Semut pun tahu kita berdosa. Semut pun tahu kita berdosa, tuan-tuan. Allahu Akbar. Semut pun tahu kita berdosa. Ya Allah. Tadi semut pun baca doa di sini. Okey, babur riyah. Bab mengenai angin dan hujan. Bab terakhir kot dalam bab ni. Babur riyah. Bab terakhir ya. Bab terakhir. Dalam bab ini bab terakhir. So kita ada satu pengajian lagi lah. So saya tak nak habiskan. Tuan-tuan nak habiskan malam ni Saya nak tanya, tuan-tuan nak habis ke malam ni? No beli mana pula? Semangat, kadang-kadang semangat. Allahu Akbar. Saya tuan-tuan nak habis ke malam ni? Atau tuan-tuan nak bersantai-santai? Tuan-tuan nak habis, saya boleh dia 7. Habis, insyaAllah kita ada dalam 15 minit lagi. So habis ni dia 7 lah. Habiskan insyaAllah. Tak nak. Santai. Santai. Mana nak habis tu Muhammad Faisal Abu Bakar. Nak habis juga malam ni. Boleh. Slow. Okay. Kita tengoklah setakat mana. Babur riyah, bab mengenai angin dan hujan. Dalam Al-Quran, apabila digunakan lafaz rih, dia lafaz rih ni untuk singular. Rih maksudnya ialah azab. Rihun sarsarah. So rihun sarsarah ni ialah bila perkataan rih digunakan, maka itu menunjukkan angin yang membawa azab. Yakni angin yang dihantar untuk menyampaikan azab. Akan tetapi, jika digunakan dengan sirah jamak, iaitu untuk lafaz plural yang menunjukkan kepada bilangan yang banyak, maka maksudnya angin itu yang membawa kebaikan atau membawa berita baik. Jadi jika angin kadang-kadang membawa rahmat dan kadang-kadang membawa azab. Angin ni dia boleh bawa rahmat, angin ni dia boleh bawa azab. Cuma bila angin yang membawa azab, dalam Quran kata rihun sarsarah. Rih, angin yang kencang. Ribut taufan, angin yang kencang. Tapi bila riyah, angin yang mendatangkan rahmat. Fasal pertama, daku dibantu dengan angin. An Abdullah Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam nusirtu bis saba wa uhliqad 'adum bid-dabur. Muttafaqun alaih. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dibantu dengan angin sibak, dengan angin sabak atau sibak, dan kaum 'Ad dibinasakan dengan angin dabur. Muttafaqun alaih. Dalam peperangan Khandaq, apabila orang-orang kufar datang dengan kekuatan dan kehebatan mereka untuk mengepung Madinah dan nak menghancurkan penduduk Madinah. Dan Khandaq kan dah datang tu, dia datang habis-habisan ni nak serang ni. So orang Yahudi pun dah sepakat dengan dia. Mereka telah mengepung orang Madinah. Ketika itulah berlakunya pengepungan yang bertujuan menewaskan orang-orang Islam itu. Allah telah menghantar bantuan berbentuk angin yang kencang yang menjadi azab kepada orang kafir dan sebagai nikmat kepada orang-orang Islam. Angin yang menyebabkan khemah-khemah orang kafir terangkat terbang, menyebabkan berlakunya ribut pasir yang membuat mereka lari ketakutan beredar daripada sana dengan kekalahan. Ini juga merupakan rahmat
daripada Allah terhadap orang Islam, juga salah satu daripada mukjizat daripada Nabi SAW, iaitu mukjizat yang ada kepada baginda SAW. Qaum 'Ad, iaitu satu kaum umat yang terdahulu yang mempunyai kekuatan yang hebat, tubuh badan yang tinggi, lebih kurang tinggi dia 12 kaki, bukan 6 kaki punya Mak Saleh. Ni 12 kaki, 2 kali ganda Mak Saleh. Kan biasanya Mak Saleh 6 kaki. Kita Melayu ni 5-10 dah tinggi dah. 5 kaki 10 kaki, 5 kaki 10 inci dah tinggi dah. 6 kaki tu Mak Saleh tu baru mula 6 kaki. So mereka ni tinggi-tinggi. So kaum 'Ad ni 12 kaki. So 2 kali Mak Saleh. Tinggi kawan ni. Akan tetapi, oleh kerana mereka melanggar batasan Allah, mereka seperti menarik azab Allah yang mereka sendiri tidak mampu menanggungnya. Allahu Akbar. Salah satu azabnya ialah angin. Maksud sabdaan baginda itu ialah angin yang mengikut hukum Allah, yakni kadang-kadang ia datang membawa rahmat dan bantuan, dan kadang-kadang ia merupakan azab untuk menghancurkan sesuatu perkara dengan sebab pelanggaran perintah. Kedua, 15-12. Hadis yang kedua, kurangan kedua, ketika keadaan Nabi ketika melihat angin kencang. Nabi tengok angin kencang, apa yang baginda lakukan? Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dhahikan hatta ara minhu lahawatihi wa innama kana yabtasimu fakana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi, muttafaq alaih. Rihan, ada sebut rih tu maknanya angin kencang. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, ketawa, sehingga aku dapat melihat langitnya. Nabi senyum, nampak langit dia. Nampak langit dia. Comel Nabi sallallahu alaihi wasallam, handsome. Sesungguhnya baginda melihat mendung, begitulah, hanya tersenyum. Jadi baginda hanyalah tersenyum apabila baginda melihat awan mendung atau angin. Baginda melihat angin atau mendung. Bunyi dan Fadli, muda Fadli, ikut sampai mana? Okey, tak apa, kita okey je. Kita ada muka surat berapa So kita ada 29, ni baru 21. Tak apa. Baginda hanya tersenyum apabila melihat awan mendung dan angin yang bertiup dapat diketahui sesuatu daripada wajah Nabi. Apabila angin bertiup dapat diketahui sesuatu daripada wajah Nabi. Rihan urifa wajhihi. Apabila baginda melihat angin, baginda akan merasa tidak tenang, akan zahir ketakutan daripada riak wajah baginda yang mulia, yang kerana khawatir angin yang datang itu membawa bencana dan azab. Angin yang datang tadi membawa bencana dan azab. Datang membawa azab dan bencana. Masuk perkataan Sayyidatuna Aisyah ialah dalam riwayat ini ialah baginda senantiasa tersenyum. Nabi sentiasa berada dalam musyahadah, yakni ketakutan, sehingga senantiasa hadir dalam hati baginda. Tidak pernah kosong hati baginda daripada ketakutan kepada Allah. Ketakutan ini akan lebih dirasai apabila angin bertiup kencang. Begitulah takutnya Nabi ketika itu sehingga ianya terzahir pada wajah baginda. Kan Nabi kan musyahadah, kan kita ada dua kan. Bab mula-mula hadis yang kita baca, hadis pertama. Hadis Jibril tu, bukan hadis Jibril tu, bab ihsan tu kan. Ihsan tu kita, satu ihsan tu dia ada dua keadaan. Satu musyahadah, satu muraqabah. Musyahadah ni nampak, musyahadah sentiasa hadir dan sentiasa merasai dan sentiasa melihat.
Murakabah ni cuma dia merasai sahaja, tapi tidak dapat menghadirkan, cuma merasai. Sebab itu apa yang dilihat dengan musyahadah, kesan dia tu lebih daripada apa yang dirasai dengan murakabah. Tapi at least kurang-kurangnya murakabah tu adalah rasa takut, rasa Allah tu maha melihat, rasa Allah tu dalam hati kata sentiasa melihat kita, memandang apa yang kita lakukan walaupun kita tidak pernah melihatnya. Tapi Allah tu sentiasa melihat. Itu murakabah sahaja. Itu pun at least adanya murakabah. Tapi Nabi ni bukan murakabah, musyahadah. Nabi ialah musyahadah, sentiasa nampak 24 jam. Allahu Akbar, keberkatan Nabi. Ajib. Itulah keberkatan hidup Nabi. Hari ini kita baca jilid ke-11, wafatnya Nabi SAW. Satu bab wafatnya Nabi. Allah, sekarang duduk tengah bab yang sedih ni. Bab wafatnya Nabi. Bab ini bab terakhir di jilid ke-11. Bab wafatin Nabi. Ataupun bab, kita tengok, ataupun bab yang awal dalam jilid ke-12. Jadi antara macam itulah, bab terakhir dalam jilid 11 atau bab terawal dalam jilid 12. So dia tengah atur lagi lah. Tengok tuan-tuan doa lah sikit. Jilid 7, jilid 8 ni moga siap insyaAllah lepas raya ni. Jilid 7 tu dah siap dah, cuma tak pergi cetak lagi. Jilid 8 tu ada sedikit lagi pembetulan. Banyak lagi lah kerja jilid 8 ni. Sebab budak-budak dah siap dah, tapi kerja saya lah banyak lagi nya. Saya kena duduk, saya kena cek satu lagi. Promosi. Promosi. Jadi sahabat kata, dengan adanya Nabi SAW, keberkatan datang. Dengan adanya Nabi SAW, kami dapat merasai keberkatan. Madinah tersenyum. Dengan datangnya Nabi ke Madinah, lorong-lorong Madinah bercahaya. Lorong-lorong di Madinah bercahaya, batu-batu Madinah bercahaya. Tapi bila hari wafatnya Nabi, lorong-lorong Madinah jadi gelap. Dan kami diselubungi dengan kegelapan. Walaupun Nabi meninggal pada waktu duha, Nabi diselubungi oleh kegelapan. Bila Nabi wafat, kami diselubungi dengan kegelapan. Madza ala syamma turbata Ahmadi. Sebab tu syair yang dibaca oleh Fatimah. Madza ala syamma turbata Ahmadi, alla yashumma madaz zamani ghawaliya, subbat alayya masaibun, subbat alayya masaibun, law annaha subbat alal ayyana sirna layaliya. Hai, telah menjadi satu kewajipan ke atas mereka yang pernah mencium tanah perkuburan Nabi, tidak lagi mencium mana-mana wangian di dunia ini. Subbat alayya, lau anna alla yashumma, maka tidak sepatutnya yashumma madaz zamani, sepanjang zaman, mencium mana-mana wangian. Subbat alaynya, telah diselubungi ke atasku masaib, musibah yang begitu besar. Masaibun, lau annaha, jika musibah itu diletakkan pada hari yang siang, ayami sirna layaliya, maka musibah itu akan menyebabkan dunia ini, siang itu menjadi malam. Jadi musibah. Dan sahabat rasa tau. Sahabat rasa, dalam riwayat tadi kata, sahabat rasa, bila kami Fatimah kata, hai sahabat-sahabat, sanggupkah kamu melihat tangan-tangan kamu mengambil tanah untuk menutupi jasad Nabi SAW? Kau sanggup kau buat macam tu? Fatimah kata. Ada Anas kata, Allahu Akbar. Dia kata, sanggup engkau mengambil tanah-tanah
untuk mentadfinkan Nabi, untuk mentadfinkan Nabi, untuk tanamkan Nabi? Sangguppkah kamu lihat tanah itu kalau letak atas Nabi? Sahabat kata, masa tangan kami masih lagi berada tak selepas perkebumian Nabi, kami telah tutupkan kubur Nabi yang mulia itu dengan tanah-tanah, dan tangan kami masih lagi ada tanah-tanah di tangan kami. Tapi anqarana Allahu Akbar. Dia kata, kami dah rasa lain dengan kawan-kawan kami. Kami dah rasa lain dah. Muhabbah tu datang. Betul, sebab tu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu muhabbah. Nabi jasad dan Nabi kata, tangan kami itu masih ada lagi tanah-tanah di tangan kami semasa kami menaruh tanah di atas kubur Nabi yang mulia tadi. Tangan kami masih lagi, kami tak basuh tangan lagi, dia kata. Tapi hati kami ada something wrong dah satu sama lain. Kami tengok hati kami dah rasa something wrong. Begitulah keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah jadi maksud perkataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat itu ialah baginda sentiasa tersenyum. Nabi sentiasa berada dalam musyahadah, yakni ketakutan, iaitu sentiasa hadir dalam hati baginda. Tidak pernah kosong hati baginda dengan ketakutan kepada Allah. Kekuatan ini akan lebih dirasai, ketakutan ini lebih dirasai apabila angin bertiup kencang. Begitulah takutnya baginda ketika itu, sehingga ianya terzahir pada wajahnya yang mulia. Allahu Akbar. Pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak sanggup, memang tak sanggup nak belajar jilid kewafatan Nabi. Kami nangis saja tadi dalam kelas tu, kami nangis saja. Budak-budak nangis saja. Sedu nak baca tu pun. Baca tu kadang-kadang baca budak-budak terjemah tu kan, budak-budak terjemah, saya betulkan terjemahan dia orang tangan-tangan kami masih bergetar. Dia kata tangan-tangan kami bergetar. Saya kata tak, tangan tu, tanah yang ada pada tangan belum dibasuh lagi masa tu. Dan budak dia terjemah lafzi sangat kan, so saya akan betulkan terjemahan dia tadi. Allahu Akbar. Memang tak sanggup. Tapi kita akan hadapi satu masa nanti insya-Allah. Itu di akhir jilid ke-11 dah, ataupun awal jilid ke-12 insya-Allah. InsyaAllah esok kita akan bertemu insyaAllah pada daurah kita, insyaAllah pada daurah ke-20. Pada mereka-mereka yang belum daftar tu berdaftar. Pada yang belum berdaftar lagi, diminta berdaftar. Jangan last minute baru nak daftar. Kadang-kadang kita dah mula daurah tu, orang kata cepat-cepat hantar link. Kadang-kadang sebab orang veteran dah kan, dia last minute selalu buat kerja. Tuan-tuan dah 20 kali dah dengan saya. So orang veteran ni tak apa tuan-tuan, masya-Allah, daftarkan segera insya-Allah. InsyaAllah esok kita ada satu kali lagi lah. Saya ingat saya nak habiskan sebenarnya, tapi sebelum ni kita mulakan hari Isnin baru ni terlalu sikit. Saya mula dalam 3-4 line. Banyak benda yang nak ditasyarihkan dan diceritakan insya-Allah. Allahuakbar. Jadi 11 tu kita tak tahu lagi lah, kita daurah ke, kita umum ke benda tu. InsyaAllah. Tengoklah insyaAllah. Kita tengok keadaan semasa. Wallahu alam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Macam mana nak daftar Azhari Shah Osman? Macam mana nak daftar? Buka di FB saya Midrajul Fawatih, di situ ada daftar. Nanti link akan dihantarkan
InsyaAllah pada orang-orang yang baru tadi link akan dihantarkan untuk pendaftaran tadi. So tengok di FB semua dah ada, pendaftaran dah dihantar. Tu 013 tu hantar tu lah. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku la qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allah